Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton dan pendengar sekalian? Alhamdulillah, kembali kita sekali lagi pada siaran e-hadis anjuran Pergas untuk tahun 2022. Dan pada malam ini kita bersiaran langsung daripada Paradise at Pergas. Alhamdulillah, satu format yang baru telah kami anjurkan untuk semua yang menyokong rancangan ini. Dan saya amat mengharapkan interaksi daripada semua yang mengikuti program pada malam ini. Jika sekiranya ada sebarang persoalan ataupun ada perkara-perkara yang ingin diletakkan di ruangan komen, kami amat mengalu-alukan kerjasama semuanya. Dan pada malam ini kami akan mulakan hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-6 dalam kitab Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-6 membincangkan tentang halal dan haram. Namun topik kita pada malam ini akan lebih memfokuskan kepada rosaknya hati. Imam An-Nawawi ada mensyarahkan hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim. Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu hadis yang dikemukakan. Hadis ini adalah sebuah riwayat dari seorang sahabat bernama Abu Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu an. Dia berkata, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas." فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Maksudnya, sesungguhnya yang halal telah nyata dan yang haram telah nyata, dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara syubhat, bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Namun, siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjumus kepada perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala haiwannya di sekitar padang larangannya, maka lambat laun dia mungkin memasukinya. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki kawasan larangan. Wa inna himallahi maharim. Dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan ketahuilah dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging. Idza salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Namun, jika segumpal daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis yang panjang ini, Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita tentang hukum hakam yang terdapat di dalam agama ini. Atas sebab itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, ketika beliau mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan bahawa pandangan dari majoriti ulama menyatakan dalam hadis ini memiliki banyak faedah. Kemudian dalam hadis ini juga boleh memberi pengaruh yang begitu mendalam bagi setiap peribadi Muslim yang menghayatinya.
dan ia juga menjadi tiang utama dalam agama Islam. Ini kerana di dalam hadis ini terdapat 3 hukum agama sebagaimana yang kita baru baca tadi. Okey, kita ada 3 hukum agama. Yang pertama halal, yang kedua haram dan yang ketiga syubhat. Apakah yang dimaksudkan dengan halal? Boleh sesiapa letakkan di ruangan komen, nanti pihak admin saya mungkin boleh paparkan jika berkesempatan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan halal? Okey, silakan letakkan di ruangan komen. Okey, suara pelan ya, besarkan suara. Okay, Alhamdulillah, warna tudung cantik lah Ustazah, olive colour. Terima kasih Kak Aisyah Toha. Baik, Kak Aisyah, dia jawab apa tu? Kata halal, haram, syubhat. Ya, betul. Okay, apa dimaksudkan dengan halal? Ada sesiapa boleh berikan jawapan di ruangan komen? Silakan, saya menanti jawapan daripada mereka yang menyertai. Silakan. Kalau tak ada jawapan nak puji saya boleh juga. Okey, silakan. Belum ada ya yang nak berikan jawapan. Okey, Kak Som berikan jawapan di situ. Halal dalam segi syarak. Okey, ada jawapan yang lain? Selain daripada jawapan Kak Som kita? Kak Som jawab, halal adalah sesuatu yang ditetapkan dalam syarak. Okey, Ria Nais. Okay, Ria Nais kata apa? Yang dibenarkan. Yang dibenarkan. Harapnya betul ya, saya sebut nama tu. Ria Nais. Selain daripada Kak Som dan Ria Nais, ada yang lain ingin berikan jawapan untuk maksud halal di sini? Mungkin sedang berfikir ya. Okey, baik. Saya nak mudahkan perbincangan kita pada malam ini. Bila kita kata perkara yang halal dan perkara yang haram, ia sudah jelas. Bermakna, perkara yang halal adalah sesuatu yang telah dinaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ia secara jelas dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW meletakkan perkara-perkara yang halal ini dalam hadis-hadis baginda. Disebutkan secara jelas. Contoh kita kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Quran tentang makanan-makanan yang halal, tentang berwangi-wangian, minuman yang halal. Ini semua ada dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW. Begitu juga ya bila kita kata perkara yang haram. Perkara yang haram, sebagaimana yang halal itu tadi telah dinaskan dalam Al-Quran. Jadi kita jelas, berzina itu haram. Kenapa kita kata berzina haram? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dalam hadis Nabi SAW ada sabdakan. Mencuri, minum arak. Okey, perkara-perkara yang begini, ia jelas tidak ada pertikaian di kalangan para ulama berkenaan dengan keharaman hal-hal tersebut. Kita ada satu lagi di samping halal dan haram itu tadi. Yang halal jelas, yang haram jelas, okey? Kerana apa? Kedua-duanya telah dinaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian kita ada satu lagi iaitu perkara yang syubhat. Soalan saya, apakah dimaksudkan dengan syubhat? Okey, siapa tahu? Letakkan di ruangan komen. Apakah dimaksudkan dengan syubhat? Siapa nak jawab? Kak Som nak jawab lagi? Okay, tadi Kak Zah jawab halal dibenarkan dalam Islam. Terima kasih. Yang diizinkan dalam hukum Islam. Itu perkara yang halal. Baik, sekarang kita berpindah tentang syubhat. Apakah dimaksudkan dengan syubhat? Tadi kita dah jelaskan ya, halal ni jelas. Perkara yang haram juga jelas. Sekarang kalau syubhat bagaimana? Okay. Masya Allah ya, Kak Aisyah terima kasih kerana letakkan nota-nota penting di ruangan komen. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Okay, perkara-perkara yang halal disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, Kak Som kata, yang samar-samar tak tahu dari mana sumbernya. Oh, gitu ya Kak Som. Okey, ada yang lain?
Boleh berikan jawapan selain daripada Kak Som kita? Yang sama-sama tak tahu dari sumbernya. Baik. Ada Kak Zah, mungkin Kak Zah nak jawab ataupun Kak Aisyah. Diletakkan di ruangan komen. Ni Ustazah baca. Ataupun Rianais tadi ada berikan jawapan. Sekarang ni, syubhat tu macam mana kita nak faham tentang syubhat ni? Kalau yang halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat ini bagaimana? Adakah perkara itu Allah tidak sebutkan? Nabi SAW tak ada nyatakan dalam hadis baginda? Atau bagaimana? Okey. Kak Aisyah kata apa? Syubhat ialah perkara yang was-was, yang samar, tidak jelas. Ifah kata doubtful. Okey, cakap English. Okey, tak apa. Ada cakap Arab kat sini? Boleh saja, Ustazah boleh baca 3 bahasa. Yang penting jangan cakap Jawa lah ya. Nanti kan haywire kita. Baik. Zizi, syubhat, tak terang. Okey. Kak Ram kata apa? Perkara yang samar-samar hukumnya. Semua kata macam tu ya. Yang samar-samar, yang tak jelas, yang was-was kan. Kata kat situ kan, yang tak terang. Okay. Siti Aisyah, di antara halal dan haram silap tu typo kan. Di antara halal dan haram. Okay. So macam mana kita nak kata? Baik, begini ya. Okay, Kak Zah kata apa? Keadaan yang samar sama ada halal atau haram. Dia antara dua. Bila kita kata syubhat ini, dia sama ada ia perkara halal ataupun perkara yang haram. Hukumnya tak jelas. Di kalangan para ulama, ketika mereka mensyarahkan tentang maksud syubhat ini, dikatakan bahawa perkara itu tidak dijelaskan secara terperinci. Maknanya, bukan kita kata hal itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Kadang-kala disebutkan namun tidak diperincikan. Kalau kita rujuk dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia ada memberikan pendapatnya tentang perkara-perkara syubhat. Dia kata apa? Perkara syubhat ini, dia terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada. Maknanya ada dalil. Cuma ada dalil yang kata perkara ini haram, ada pula perkara yang kata perkara ini boleh. Jadi kita nak choose yang mana satu. Kan? Ini jadi samar. Itu yang menyebabkan dia jadi samar-samar. Kemudian, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, dia kata apa? Berlaku perbezaan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil yang saling bertentangan itu tadi. Jadi para ulama, mereka berbeza pendapat tentang isu yang ada sehingga tak dapat dipastikan adakah ia halal ataupun haram kerana ada dalil-dalil yang berbeza. Harapnya jelas ya tentang tadi, okey? Kerana ada dalil-dalil yang berbeza yang menyebutkan pelbagai hukum berkenaan dengan isu itu. Ini yang kita panggil sebagai syubhat. Dia berada tengah-tengah. Kita nak pilih yang halal ke, yang boleh ke, yang tak boleh. So di sini, setelah kita meneliti daripada perbincangan para ulama berkenaan dengan hadis ini, saya rujuk dalam kitab Imam An-Nawawi, dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya, saya nak simpulkan begini, ya para penonton sekalian. Kita lihat solusi perkara syubhat ini. Kita sebagai masyarakat awam, apa yang boleh kita lakukan bila kita berhadapan dengan perkara yang syubhat? Perkara yang menyebabkan kita tak tahu kita nak pilih yang mana satu. Sebab itu, tadi Nabi SAW ada menyebutkan, Nabi kata apa? Perkara syubhat ini, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Perkara syubhat wujud. Tetapi, ia tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Namun ada di kalangan manusia ini yang mengetahui tentang isu syubhat, yang mana boleh diharmonikan, yang mana boleh dikeluarkan hukum yang tetap tentang hal itu. Dan kebiasaannya mereka yang mengetahui berkenaan dengan perkara syubhat ini ialah di kalangan agamawan kita, asatizah kita, yang mana mereka berusaha untuk mempermudahkan setiap isu yang berlaku. Mungkin saya boleh bawa contoh, kita ada isu vaksin, kita ada isu tentang COVID, kan, tentang solat. Macam mana bila kita solat dalam keadaan musim pandemik, boleh tak kita jauhkan saf dan sebagainya? Para ulama bincangkan. Dia
Ada kata boleh, ada kata tak boleh. So kita pun jadi ragu-ragu. Jadi samar-samar. Kita nak ikut yang mana satu kan dalam hal yang begini. Jadi kita lihat sebagai masyarakat awam, okey, bila ada di kalangan agamawan kita, contoh di Singapura kita ada community fatwa. Okey, community fatwa yang mana berusaha untuk meleraikan permasalahan yang samar-samar ini. Sehingga dalam penelitian yang juga berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis Nabi SAW dan pandangan para ulama yang muktabar. Okey, jangan kita kata ni komiti fatwa keluarkan fatwa ikut suka hati. Tak ada maknanya begitu ya. Kita bila fatwa itu dikeluarkan ataupun sebuah irsyad dikeluarkan kepada masyarakat, pasti ia ada sumbernya, dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, dan kita compilkan pandangan daripada para ulama yang muktabar untuk membantu masyarakat supaya mereka keluar daripada perkara yang samar-samar itu tadi. Sebab itu, jika lihat pada slide yang saya sediakan di sini ya, mungkin boleh di-zoomkan pada slide saya, jika isu syubhat telah diteliti dan dibincangkan di kalangan ulama, maka apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat awam? Kita perlu ikut hukum yang disepakati ahli agama seperti majlis fatwa. Dah tak ada isu dah lagi. Kita tak kata, Nabi kata kalau perkara ni syubhat kita kena tinggalkan. Mungkin ia perkara yang haram. Tapi sekarang isunya dah settle. Dah selesai. Kan? Sudah dibahaskan, sudah dibincangkan. Dapat dikeluarkan satu hukum untuk kita beramal. Maknanya kesamaran itu tadi sudah tidak ada. So, sekarang kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh majlis fatwa itu tadi. Tapi, jika belum ada lagi perbincangan, belum lagi ada perbincangan dan kesepakatan di kalangan ulama, tak ada lagi fatwa dikeluarkan, irsyad juga tidak dinyatakan tentang isu tersebut, maka inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tinggalkan perkara syubhat itu. Kerana apa? Bila kita tinggalkan, inilah sebagai cara untuk kita menjaga diri dari hal yang haram itu tadi. Dan juga supaya bebas pada agama kita, maknanya bersih dalam agama kita ini dari celaan Allah. Dan juga kehormatan diri seseorang itu dia terbebas dari perbualan manusia. So ini kita kata kaedah kita yang kedua. Kerana begini, bila kita tidak ada satu keputusan yang pasti tentang perkara yang syubhat itu tadi. Nabi ada sebut pada hadis yang telah kita bacakan di awal perbincangan kita. Dibimbangi bila dia buat juga perkara syubhat itu, dibimbangi dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Sedangkan hal yang haram adalah sesuatu yang wajib kita jauhi. Ini sekali lagi saya tekankan apabila masih lagi tidak ada perbincangan di kalangan para ulama yang mana mereka ini lebih mengetahui berkenaan dengan dalil, berkenaan dengan nas untuk mengharmonikan antara hal yang ataupun isu yang samar-samar itu tadi. Apa yang boleh kita lakukan? Tinggalkan adalah terbaik. Ya, tinggalkan perkara itu adalah terbaik bagi menjaga agama kita. Sebab mungkin kalau kita buat, dia menjadi fitnah. Dia orang kata, bukankah perkara itu haram? Kenapa dia buat? Mungkin dia jadi sedemikian. Orang dah mula bercakap tentang diri dia. Kita nak jaga kehormatan kita sebagai seorang Muslim supaya tidak menjadi hal yang boleh orang kata mungkin diviralkan. Kata, kenapa dia buat gini? Dia jadi isu dah. Daripada tak ada masalah, jadi ada masalah. Maka terbaik di sini pesan Nabi ialah anjuran baginda, kita tinggalkan perkara tersebut. Demi satu situasi yang mana dapat menghindarkan kita masuk pada perkara yang haram. Tadi Nabi ada berikan kepada kita dengan satu perumpamaan. Contoh, seorang pengembala, dia mengembala di satu kawasan dan kawasan itu dekat dengan kawasan orang lain. Kalau dia tak jauhi tempat itu, kemungkinan besar haiwan peliharaannya ataupun haiwan gembalaannya, haiwan peliharaan macam kucing lah ya. Haiwan gembalaannya itu, kambing ke apa kan, mungkin akan masuk ke kawasan orang lain. Jadi sebab itu kita jauhi
perkara yang syubhat ini kerana kawasan orang lain itu adalah kawasan yang dilarang. Kita boleh masuk tempat orang yang mana ini kawasan dia. Dia merupakan satu tempat yang kita kata tak boleh masuk, tapi kita masuk juga. Mungkin secara tidak sengaja. Itu besar kemungkinan berlaku. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Orang yang mana dia ini kalau dia buat juga perkara syubhat tadi, dibimbangi, dia akan masuk pada perkara yang haram sebagaimana gembala kambing tu tadi. Yang dia berlegar-legar, berdekatan dengan kawasan yang dilarang, kemungkinan besar dia boleh termasuk dalam kawasan tersebut. Sebab itu begini, kita sebagai seorang Muslim, tugas kita sekarang ialah berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Tujuannya ialah demi menjaga hati kita. Sebab itu, hadis ini Nabi tutup tentang masalah hati. Nabi SAW tadi ada mengingatkan kepada kita berkenaan dengan segumpal darah yang ada dalam tubuh badan kita. Nabi kata, kalau segumpal darah ini dia baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badan kita. Tapi, kalau segumpal darah itu, ia rosak, seluruhnya akan rosak. Hati kita ni, ia perkara yang amat penting. Sebab begini, satu perkara dosa yang kita lakukan, ia akan menyebabkan hati kita ada satu titik hitam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, Nabi SAW mengingatkan kepada kita berkenaan dengan hati. Okey? Hati kita ni, maaflah hati saya warna hijau pula malam ni. Okey, hati kita ni, bila seseorang dia buat perkara yang haram, akan ada satu titik hitam pada hati dia. Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat nuktatun sauda. Bila seseorang hamba dia buat satu kesalahan, satu dosa, iaitu perkara yang haram, perkara yang Allah larang, maka akan ada satu titik hitam pada hati dia. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, jika orang itu dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah, titik hitam itu akan hilang. Okay? Titik hitam itu akan hilang. Tapi, wa ina ada, kalau dia kembali ataupun dia tambah dosa dia, tadi dah buat satu dosa, kan perkara yang Allah haramkan, perkara-perkara maksiat ini, dia buat tambah, titik hitam itu dia akan bertambah-tambah. Sampai, Nabi kata, hatta ta'lua. Maksudnya, sampailah hati dia tertutup dengan titik-titik hitam itu. Apa saya buat? Okey, tak apa. Ada kesilapan di situ. Sampailah hati dia tertutup. Dan kita kata, ni warna lain pula, minta maaf lah. Warna apa ni? Tak apalah ya, kita biarkan saja. Yang penting, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini, kita nak relatekan dengan perkara syubhat, perkara yang haram tadi kan. Bila kita buat satu maksiat, ada satu titik hitam dalam hati kita. Kita tambah 1, 2, 3, 4, hati kita dia akan terus gelap. Takkan boleh pada hati itu masuk ilmu ataupun cahaya hidayah pada hati tersebut. Melainkan jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kita tak boleh kata, kalau hati kita ni baik, mulut kita jahat. Selalu orang sebut gitu kan?
Orang suka kata, alah Ustazah, saya mulut dia macam ni tapi hati saya baik. Kan selalu orang cakap gitu. Boleh ke begitu? So boleh ke macam tu? Kita kata hati je kita masalah tapi mulut je kita ni masalah tapi hati kita baik. Hati kita mana orang tahu? Hadis yang Nabi SAW sabdakan itu tadi, ia menyangkal statement-statement kita yang beginilah. Sebab Nabi dah ingatkan kepada kita, kalau hati kita baik, mulut kita baik, akal kita baik, perilaku kita baik, langkah kita baik, keseluruhannya akan baik. Tapi, kalau hati kita jahat, itu yang mulut kita jadi jahat. Setuju? Ke tak setuju? Jangan cakap setuju, tak setuju ya. Ini hadis Nabi. Nabi SAW sebutkan kepada kita, bila kita mengeluarkan satu statement, kita kata apa? Mulut kita je jahat tapi hati kita baik. Bermakna, kita menyangkal hadis itu tadi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, orang yang beriman, bila hati dia baik, lidah dia juga akan baik. Keseluruhan anggota tubuhnya akan baik. Bermakna, begini ya, saya letakkan macam ni. Dalam hidup kita ni, hati baik sebentar ya. Saya ambil space sikit. Baik, hati kita baik maknanya mulut kita juga baik. Ini betul. Nabi ajarkan begitu. Kalau hati kita rosak ataupun jahat itu tadi kan, Nabi kata mulut kita turut rosak, maknanya jahatlah. Ni dia punya teori macam tu. Dia tak boleh, ni tak boleh. Kalau kita kata hati baik, mulut jahat, salah. Tidak diajar oleh Nabi SAW. Ataupun yang sebaliknya, hati rosak, mulut baik. Ini orang kata mulutnya manis. Dia cakap tak sebagaimana dalam hati dia. Pijak semut tak mati. Kemarin lagi depan kita puji kan? Depan kita puji, oh Sakinah cantiknya Sakinah. Hari ni dalam hati menyampah aku macamlah cantik sangat. Ada orang macam gitu. Mulut dia baik, bukan main lagi. Cakap manis tapi hati dia na'udzubillah orang kata. Ini bukan sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan. Jadi kena pegang ya. Hadis ini yang Nabi sebutkan, kita kalau nak mulut kita baik, pemikiran kita baik, semuanya baik anggota tubuh badan kita. Hati kita perlu jaga. Kebersihan hati kita. Sebab itu, Abdullah ibn Amr, dia ada menceritakan tentang seorang lelaki yang berjumpa Nabi SAW. Dia tanya dengan Nabi, Ayyun nas afdal? Manusia yang mana satu yang paling mulia? Atau dalam erti kata lain, yang paling baik. Antara kita ramai-ramai ni, dia tanya Nabi, kita manusia yang ramai-ramai ni, mana satu yang paling baik? Nabi kata kepada dia, Nabi jawab, kullu makhmumil qalb wa saduqil lisan. Setiap orang yang mana memiliki makhmumil qalb dan lidah yang benar. Di kalangan para sahabat ketika mereka mendengar sabda baginda SAW, mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, jika tentang lidah yang benar itu, na'rifuhu, kami sudah mengetahuinya. Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan makhmum al-qalb? Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, kalau kita nak tahu, orang yang memiliki makhmum al-qalb, dia ada ciri-ciri dia. Dan ciri-ciri ini menunjukkan bahawa hatinya adalah hati yang baik. Hati yang bersih. Ya, iaitu pertama Nabi kata, huwa taqiyyu.
An-naqiyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Hati orang ini, dia adalah hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat ya, keimanan kita letaknya pada hati. Keimanan tidak boleh digabungkan dengan kemaksiatan. Sebab itu, hati orang yang bertakwa, dia adalah hati yang baik. Kerana dia merealisasikan keimanannya kepada Allah pada setiap tindakan, pada setiap ucapannya. Itulah yang menjadikan hatinya an-naqiyu, hatinya bersih, putih. Yang mana Nabi kata la ithma fihi, tidak ada dosa pada hati itu. Kerana dia tak fikir pun, orang yang memiliki hati yang makhmum al-qalb ni kan, bila dia pilih nak jadikan hati dia hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah, dia tidak fikir untuk melakukan perkara dosa. Sebab itu Nabi kata tentang orang yang memiliki makhmum al-qalb tersebut, dia adalah orang yang la baghya, iaitu tidak ada kezaliman. Dia tak terfikir pun nak menzalimi orang lain, tak terfikir juga untuk menzalimi diri dia sendiri. Wala ghilla wala hasada. Tak ada dia rasa nak dendam-dendam, ya? Tak ada pula dia nak rasa dengki, iri. Orang yang begini, dia memiliki makhmum al-qalb, hatinya suci, hatinya bersih. Dialah insan yang paling mulia, paling utama, paling baik keislamannya. Ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Sebab itu amat penting kita menjaga hati kita agar ia tidak rosak. Tadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sebenarnya mengajarkan kepada kita, kalaulah hati kita ini dijangkiti dengan satu titik hitam, Nabi berikan kepada kita dengan solusi. Bertaubat kepada Allah, titik hitam itu akan hilang, bersihlah hati kita. Dalam agama kita, bila menyatakan kepada kita dengan satu isu, pasti akan memberikan kepada kita dengan solusi. Kita nak ada solusi pada hati yang berpenyakit, hati yang penuh dengan dendam, kezaliman ini, mudah saja. Bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan haram, senang kata jauhi kemaksiatan, indahlah jiwa dan hati kita. Saya ingin tutup perbincangan pada malam ini dengan 3 perkara utama yang boleh kita ambil dari hadis tersebut. Okey. Pertama, daripada awal tadi kita bincangkan berkenaan dengan halal, haram. Dalam hadis ini sebenarnya Nabi SAW ingin berpesan kepada kita supaya memperbaiki kualiti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Maknanya kita perlu usaha untuk mencari yang halal. Okey, kita perlu usaha untuk mencari yang halal. Tak kira dalam apa juga aspek kehidupan kita. Minuman, makanan, sebab kadang-kadang kita ni sibuk halal haram tentang makanan saja kan. Tapi perkara lain kita tak terfikir. So di sini maknanya bila Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ia bersangkutan dengan segala aspek dalam kehidupan kita. Bila kita jelas perkara itu haram, tinggalkan. Bila kita jelas perkara itu adalah halal, kita ambil dan kita boleh amalkan. Dan ini berlaku kepada zahir dan batin kita. Yang kedua, dalam hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang hal yang syubhat. Nabi perintahkan kepada kita agar tinggalkan perkara syubhat, perkara yang samar-samar. Namun, sekali lagi saya ingin ingatkan, jika suatu isu yang samar, ia sudah diketengahkan di kalangan ulama' berkenaan dengan hasil ataupun
hukum berkenaan dengan isu tersebut, tugas kita ialah mengikut kepada apa yang telah difatwakan atau diirsyadkan. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, menjaga kesucian hati. Hati ini tempat letaknya keimanan kita. Sebab itu, ketika Nabi SAW bersabda berkenaan dengan kita sesama Muslim, al-muslimu akhul muslim, Nabi kata, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Nabi ingatkan, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi kata, takwa itu letaknya di sini. Nabi tunjukkan ke arah dada baginda sebanyak 3 kali untuk membuktikan kepada kita keimanan, ketakwaan kita adalah satu yang amat penting yang perlu kita jaga kerana ia terletak pada hati kita. Jika hati kita kotor, hati kita ini ada banyak penyakit, tugas kita sebagai seorang yang beriman kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Okey, terima kasih di atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang mendapat motivasi untuk beramal dengan hadis ini dan apa yang kami kongsikan pada malam ini memberikan manfaat sehingga ke akhir hayat kita. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.